الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita mulakan pertemuan pada pagi ini. Moga-moga Allah berkati. Mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita hampir setahun lebih. Kalau kuliah duha lain ada kita jumpa juga. Baik. Jadi apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, masya-Allah. Ya, muda-muda belaka insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kuliah duha saya ni celam-celup lah. Jadi saya bawa secara umum lah tentang rawatan Islam. Rawatan Islam saya nak khususkan kepada bukan penyakit rohani, ya, tapi penyakit ataupun sakit fizikal. Ya, sakit fizikal. Baik. Asas kepada sesuatu rawatan itu bersandarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas kepada cara bacaan, ya, cara bacaan asas, ya, apa saja sakit rohani, jasmani, mana asasnya mesti Al-Fatihah. Ya, maknanya kalau kita nak makan sesuatu herba, ya, ataupun kita nak merawat, mengambil manfaat daripada herba tersebut, maka kita mulakan dengan Al-Fatihah. Ya? Bacaan Fatihah itu penting, ya? Sebab Al-Fatihah ni kalau sembahyang ni rukun dah. Ya? Manakala rawatan ini asasnya 1000 penawar. Mana apa saja penyakit, ya, mesti dibaca Al-Fatihah asas. Kalau Allah yarham tuan guru perhatikan, kalau tuan-tuan dapat rawatan daripada Allah yarham, dia tak ada baca Fatihah pun ustaz. Dia terus je. Ya, mana ramai sangat. Dulu 250 orang hari Selasa kan. 250 orang, dia seorang saja dia merawat. Saya pengsan tuan-tuan. Tara dia yang sakit jantung tu kan, operation 6 kali, 5 kali tu pun kuat lagi. Saya 10 orang dah lembik dah. Dia 250. Ya. Jadi apa kekuatan dia? Rahsia. Ini orang kanan dia beritahu. Ya. Sebelum dia merawat, mana hari Selasa, malam itu dia akan baca suratul Fatihah. Ya. Suratul Fatihah. Lebih kurang 1000 kali. Fatihah. Maknanya di situ dia awal-awal dia bina kekuatan dah. Jadi pagi esok dia merawat, dia tak baca Fatihah dah. Dia terus direct to the point, kata orang Melayu. Kata orang cakap larang lah. Direct to the point. Terus kepada penyakit itu apa. Sebab asasnya Fatihah itu sudah ada. So, dia terus. So, kita ni tak adalah sampai 1000 satu malam. Tak mampu. Jadi kita mulakan dengan Al-Fatihah. Kekuatan kita, solat fardu itu 17 kali itu. Ya, Al-Fatihah itu power itu sebenarnya. Cuma cara penggunaan yang kita tidak ketahui. Ya, jadi pagi ni, bukan malam lah. Pagi ni kita kita panggil apa? Fahami kaedah Fatihah dia. Okey. Yang pertama baca macam biasa 7 ayat 7 ke 6 ayat Fatihah? 7. Okey. Baik. Jadi 7 ayat ni itu kita baca macam biasa. Yang kedua kaedahnya kita boleh baca dengan 3 kali nafas. 3 kali nafas. 3 kali waqaf lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nampak Seterusnya
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dua. Tiga, siratal ladzina habislah. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga, ini jarang-jarang kata Piramli. Itu senapas. Bacaan senapas bermula bismillahirrahmanirrahim waladdallin, itu senapas. Pagi ni tak boleh nak buat sebab lepas makan. Makna bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin itu senapas. Jadi pagi ni kita praktis. Boleh tak buat? Tarik nafas panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis. Putus. Senapah. Waladdallin tu jangan nak harakat. Jenuh kita ikut tajwid kan. Maknanya senapah. Untuk senapah ini kata Allahyarham ialah penyakit-penyakit yang kritikal. Penyakit-penyakit yang sukar untuk diobati. Kita tengok sukar. So baca Fatihah senapas. Contoh kalau sakit fizikal ialah yang sukar diobati ialah kanser. Kanser, barah sama tu kan. Atau kita tengok ada gangguan itu kritikal. Saka, kritikal tu. So baca Fatihah senapas. Ya. Itu terbaiklah. Itu terbaik. Baik. Itu asasnya kepada bacaan. Yang keduanya, asas ialah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas dia. Selawat ni banyak macam-macam selawat. Selawat Ibrahimiyah ada, selawat Syifa ada, selawat biasa kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Boleh. Apa saja. Ya. Selawat tafrijiyah ke pun boleh. Ya. Baik. Jadi itu asasnya. Yang ketiga asasnya ialah ayatul kursi. Ayatul kursi. Apa sakit fizikal ataupun rohani. Ya. Batin, asas yang ketiga ialah apa nama tadi? Ayatul kursi. Itu asas. Kita pegang itu. Baik. Jadi yang keduanya, yang ketiga tadi ayatul kursi. Okey. Bahan keutamaan sesuatu itu sakit fizikal ataupun rohani. Kalau kami menggunakan air sebagai wasilah sahaja. Penyembuh. Ya. Penyembuh tu milik Allah. Itu sebab musabab saja air. Kalau sekiranya air tak ada. Kata yamum kot. Kan? Air tak ada. So kita tanpa air pun boleh. Tak jadi masalah. Ya. Jangan membebankan. Kalau kami lah. Kenapa makcik tak bawa air? Pergi cari air dulu. Tak perlu. Ya. Jadi jangan membebankan pesakit bagi kami lah. Baca sekadar baca kita baca. Okey. Ya. Air sungai. Masya-Allah. Air sungai Kinta tu jangan ambil lah. Air sungai dekat Sepenih tu okeylah kan. Yang Johor ni. Air apa lagi? Air mineral, air yang hidup. Ya, molekulnya hidup. Orang Melayu panggil air mati. Air mati, air masak. Boleh tak? Boleh. Sebab air bukan penyembuh. Dia sebagai alat saja. Kena mineral juga. Air mati saya tak nak. Jangan kata kopi tu. Air tetap air. Ya? Yang terbaiknya air yang hidup. Air sungai. Air kolah. Sekarang ni kolah tak ada, tak boleh kan. Berkarat je kolah tu. Air zam-zam. Masya Allah. Itu terbaiklah. Ya? Air mata air. Air mata kasih. Itu lain lah. Air mata kasih lain. Ya, Mahfuz. Tuan Haji. Air telaga. Dulu-dulu telaga kan. Itu bagus tu. Ya. Kita tak ada air macam tu. So air ada air tapis. Pakai itu. Ya. Ataupun kita tengok kepada penyakit fizikal. Contoh paling mudahlah kita ada cucu. Cucu tak boleh bercakap.
Ma pa je. Makan pun ma pun ma kan. Tak ada perkataan lain yang boleh untuk dia bercakap. Mana 2 tahun dah sepatutnya boleh bercakap kan. 3 tahun tak boleh bercakap. Telo. So apa bahannya? Air campur dengan kurma. Kurma. Kalau bagusnya kurma ajwa lah. Sebab dia mahal. Ya? Sekarang ni RM75 sekilo apa? 80. 80 Mana sebentar lalu lah. Sebentar lalu. Okey, untuk baby ataupun anak yang tak boleh bercakap, ambil air campur dengan kurma. Ya. Jadi budak jarang dia boleh makan kurma. Orang tua pun kena tak suka kurma, manis sangat. Ya. Jadi budak kita bancuhkan air itu ataupun kita ambil kurma tu, kita lenyik-lenyikkan dia. Buang dia punya selaput tu, lenyik-lenyikkan dia, campur dengan air ruqyah kita tadi. Bagi dia minum. Ya. Ini untuk budak yang tak boleh bercakap. Ataupun selain daripada itu, untuk anak kita yang lemah ingatan dia. Lemah ingatan pun boleh. Ya, kurma itu. Banyak lagi lah. Baik. Jadi itu contoh bahan-bahan. Contoh lagi ialah limau. Ya, biasa dengan limau nipis kan. Tuan-tuan pernah jumpa tak limau nipis? Pernah jumpa tak? Saya tak pernah jumpa limau nipis. Semua limau bulat. Tak ada jumpa limau nipis. Limau semua bulat. Saja juk lah tuan-tuan. Okey, maknanya limau nipis tu. Limau purut boleh Ustaz? Boleh. Tak ada limau, daun purut pun boleh. Kau orang tua-tua dulu nyental ketiak, nyental sebagainya limau purut kan. Dia punya daun tu. Tak ada buah limau purut, tak ada Ustaz. Daun. Daun pun daun lah. Boleh. Dia sebab ada aroma dia tu. Ya. Itu penting. Selain pada limau nipis, apa bahan lagi untuk lain? Lada hitam. Lada hitam ni kami jaranglah guna sebab kos dia mahal. 1 kilo RM40. Mahal lah. Garam boleh guna. Ataupun satu bahan pokok apa tu? Allahumma salli Muhammad. Nampak pokok tu, nama tak tahu. Daun bidara. Okey, daun bidara. Terima kasih kak. Daun bidara. Pokok bidara ni ada 7 keturunan. 7 spesies. Yang mana yang bagus? Cari daun bidara yang berduri. Berduri itu ambil untuk kita buat rawatan. Tak semestinya rawatan gangguan saja bidara. Kita sahaja nak mandi daun bidara, boleh. Pening kepala, migrain ke, daun bidara. Kalau tak jumpa daun bidara, cari anak dara. Bagi kat suami senyum. Contoh, jok lepas bagi tuan-tuan, marah. Saya tak pakai, macam mana? Daun pandan. Kena bersirap lah. Tidak. Okey, baik. Boleh tak? Daun pandan ni aroma. Ataupun bunga-bunga. Bunga-bunga tak semestinya bak kahwin je. Ya. Abang-abang kita, suami kita nak mandi, abang nak mandi bunga dah bang? Saya belikan. Boleh. Tak semestinya suruh dia kahwin. Tak. Boleh. Contoh, stres. Mandi bunga. Boleh. Kalau tak jumpa limau nipis lah. Mandi bunga boleh. Sebab aroma bunga itu. Ya? Susah nak cari bunga Ustaz. Tak payah. Pergi kat Subah Kinta tu siap dah. Tanya asar tu. Mandi bunga punya ada. Sudah siap. 7 jenis. Ya? Pakcik mau kahwin ke lagi? Dia tahu dia. Tak ada ini untuk anak. Boleh. Kalau saya pun tak apa juga. Kan? Mandi bunga. Stres. Ya, rasa penat. Boleh mandi bunga. Khurafat ke mandi bunga? Baru-baru ni isu mandi
safar. Boleh ke tak boleh? Siapa setuju angkat tangan? Setuju dengan Ustaz Muhaizat? Mandi safar. Kan? Orang-orang tua dulu mandi safar tak? Mandi safar tak, Haji? Saya tak tua sangat, saya muda. Contoh, ada orang kata mandi bunga tak boleh. Sekiranya ada unsur-unsur khurafat dalam tu. Kita tak payah baca apa-apa, betul apa? Ramah je bunga tu, mandi. Itu je. Jadi isu mandi safar ni, sebab ini rakaman, so saya tak cerita banyak lah. Okay? Contoh mandi bunga, boleh. Jangan ada unsur-unsur khurafat, bacaan-bacaan yang luar daripada hukum syarak, tak boleh. Mandi saja pun boleh. Ya? Macam mana? Neksri. Kalau boleh, kalau kita nak cari bunga, kalau boleh bunga yang tidak berduri. Ya? Bunga yang pelbagai warna, ada bau lagi bagus, tapi tidak berduri. Kalau bunga ros, dia berduri. Cempaka berduri? Tak berduri. Bunga? Ya. Ya. Boleh. Terima kasih Haji. Bunga apa kita panggil apa? Cecair yang ada bau-bau macam-macam tu kita campur, boleh. Ya? Sekarang ni tak payah cari daun bidara dah, tak payah. Dah ada orang siap gel bidara, betul? Okey. Harga mahal, mungkin mahal 380, 80 ringgit paling murah. Mahal bidara ni, campur dengan limau nipis mahal. So cuma saya tak bawa je hari ni. Saya jual RM17 je. Mandian bidara. Bulan depan. Ya? Boleh. Bau-bauan pun boleh. Betul, gel mandian macam sabun. Ya, RM17 je paling murah. Ya, biasa pasaran luar 80, 40 ikutlah. Tak apa, itu kemudian. Baik. Saya tak bawa ni, saya bawa spray je. Spray dengan minyak hijau. Spray semut, spray cicak, spray suami, pun boleh. Suami degil spray. Baik. Okey, itu asas fizikal lah sebentar lalu. Okey, saya nak fokus kepada penyakit fizikal, iaitu penyakit asma. Asma, lelah. Penyakit asma, lelah. Baik. Bahan-bahan saya bagi segi bacaan dulu. Kalau penyakit asma, apa bacaan dia? Asasnya 3 tadi. Fatihah, selawat, ayatul kursi. Okey. Apa dia punya bacaan fizikal dia? Ialah tuan-tuan baca kalau boleh bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Itu pun boleh. Ya, tambahan. Ataupun bacaan yang kami amalkan ialah bismillah, bismillah, bismillah. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. 3 kali. Bukan bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Okey. Lepas itu sambung dengan, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya. Nanti saya tulis kemudian. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Nanti saya tulis kat sini ke macam mana, ya. Tuan-tuan tak nampak kat belakang tu. Okey. Jadi itu cara bacaannya. Okey, baik. Ataupun bacaan yang untuk menghilangkan penyakit fizikal ke rohani ke apa ke. Yang tadi saya sebut bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Itu sebagai nama doa penggerak namanya. Istilah doa penggerak bismillahillazi tadi. Okey. Selain itu, boleh tak baca kul wallah? Boleh. Boleh baca kul wallah. Mana kita bergantung Allahus Samad itu. Allahu As-Samad. Allah tempat kita mengharap, kita bergantung. Okey? Baik. Itu bacaan-bacaan
dari segi ru'yah lah. Yang bahan dia ialah, apa bahan dia? Yang pertama ialah lendir belut. Lendir belut. Belut tu kalau boleh ambil yang asli. Belut asli. Mana belut liar. Belut tak sekolah. Belut jumpa dekat sawah. Bukan belut belaan. Sebab belut yang liar ni, dia punya lendir dia banyak. Okey? Jadi ambil hidup-hidup. Jangan matikan dia hidup-hidup. Basuh elok-elok, comel-comel, shampoo, bagi bersihkan belut tu. Okey? Lepas itu, tuan-tuan ambil roti. Roti gardenia tu, yang kita beli RM3, 3 kupang tu ke. Kepit kepala dia. Daripada kepala kita pegang, kepit. Lurut sampai ke ekor belut. Maka lendir itu terlekat pada apa tadi? Roti tadi. So apa tunggu? Makan terus. Tak apa. Geli tu mana ada sensitivity lah. Mana makan terus. Dengan lendir-lendirnya sekali makan. Ngap terus. Namanya ubat Tuan Haji Mahfuz. Kalau nak sedap, makan chicken chop lah. Maknanya lendir tu. Okey? Kalau rasa macam geli, Tuan Haji Mahfuz kata geli kan. Kalau roti tu, tunggu dia kering dulu. Tunggu dia kering sikit. Buburlah pelantar sikit-sikit. Bagi sedap. Tapi kurang berjarak lah. Lendir tu. Okey? Ini untuk dewasa. Kanak-kanak jangan buat dulu. Ini untuk dewasa kita lah. Mana 15 tahun ke atas lah. Asma. Mungkin asma dia faktor keturunan pun ada. Faktor kesihatan kemudian tu pun ada. Kita tengok. Baik. Selain pada lendir, kalau tak mampu ambil belut. So belut lepas itu kalau boleh biarkan dia lepas. Jangan matikan dia. Bebaskan dia. Okey. Baik. Ya. Sekali. Kalau 2 kali tebal belut lendir tu orang tak lalu lagi. Kalau nak sedap kata bubuhlah sup, buat sup belut. Tapi muslimat tak boleh minum sup belut. Dia geli. Betul ya? Potong siap-siap macam tu kan, tak nampak belut dah. Sedap yang? Sedap. Dah makan ni tahu belut. Geli. Itu belut. Okey, selain daripada belut, nampak kita ada sejam ni kan. Jangan kata ular Haji pun. Baru semangat muslimat nak beli kan. Yang kedua ialah buah kelapa. Buah kelapa tumbuh. Makna buahnya yang dah tua, yang ada tumbuh pokok dia tu. Yang ni. Yang ni confirm semua sedap ni. Yang ada tunas dia. Tunas dia jangan panjang sangat. Sekurang-kurangnya 1 kaki saja. Dia punya tunas tu, okey, sekaki saja. Masih lembut lagi lah. Dulu saya masa kecil-kecil tu, ratah tu je. Sedap tu. Maknanya ambil dia punya, pokok tu, sekaki. Lepas tu ambil dia punya dalam tu. Panggil apa? Tombol. Tombol tu. Dia masih kecil lagi kan? Kombol. Sekali dengan air kelapa tu. So di blend kan. Tombol, air dengan pokok sekaki tu blend. Pokok tu basuh elok-elok lah. Lepas tu blend. Sebab kita nak makan. Blend. Blend tu tapis air dia. Tapis dia air. Minum air tu. Memang dia bergas lah. Bergas. Membantu buang penyakit asma tu. Itu. Baik. Ada satu petua orang Kedah. Yang ni untuk biasa kita minum air kelapa. Ini petua lah. Untuk minum kelapa maksudnya kita minum dengan isinya kita makan kemudian kan. So dia kata bubuh garam sedikit. So macam ni. Maknanya air campur dengan isi kelapa di blend sekali. Lagi power dia kata. Ini petua orang Kedah. Isteri Ustaz Zakaria punya petua lah. Keluarga dia.
Ayah dia pakar buat ubat minyak. Tapi tak sempat nak ambil ilmu tu. Tak apalah. So dia kata blend air kelapa campur dengan isi kelapa. Lepas itu campur garam bukit sedikit. Campur garam bukit sikit campur. Sebab apa campur garam? Sebagai rawatan, dia kata. Jangan garam banyak sangat. Sikit buat syarat, maknanya benda tu ubat. Dia kata, Masya Allah. Ilmu ni, dia kata. Kena kongsi. Jadi, itu cara minum air kelapa. Air kelapa ni macam-macam untuk kita riliskan, apa nama tu? Mekanikal badan kita kan, macam-macam lah natural kan, release natural kan. Baik, itu tadi kelapa tumbuh baik. Ya. Minum anytime. Mana anytime, bila-bila boleh. Kecil manis bab lain. Yang ni asma. Asma ni kita boleh minum bila-bila lah. Subuh. Boleh juga. Waktu duha. Ambil keberkatan duha. Boleh. Ada juga saya dengar macam tu je. Tak kisah. Minum tak kisah. Cuma kalau penyakit-penyakit macam kecil manis, darah tinggi, dia ada time dia. Untuk kita minum. Sebelum tidur dengan bangun tidur. Nanti saya cerita bab kecil manis. Lepas ni bab kecil manis. Sebab ramai yang dapat kecil manis ni. Kecil manis tak ada. Kan? Kecil manis je. Baik. Masih je ya. Baik. Yang kedua, yang ketiganya, kalaulah tak jumpa kelapa. Memang jarang je jumpa kelapa je. Ada ke? Cakap larang dah tak ada dah kelapa. Okey, yang ketiga, ambil apa nama tu? Getah betik, getah buah betik. Macam mana? Betik buah getah apa? Getah buah betik muda. Bahasa Melayu